Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar kamu orang? Kembali lagi kita bersama dengan DBKK TV Live Station dan untuk kali ini sudah pasti kita akan datangkan satu lagi ataupun seorang lagi tetamu untuk membincangkan satu topik yang cukup menarik. Ini seiring dengan kita di fasa 4, hujung-hujung tahun, ramai yang bercuti dan ramai yang mau cuti. Jadi kita akan cerita pasal pelancongan di Bandaraya Kota Kinabalu. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di TBKK TV Live Station dan sebelum itu kita saksikan klip ini dahulu. Working for Kota Kinabalu, there are so many jawatan kuasa. Being a young officer, I think I was young at that time. And kedua, apa yang can someone remind me? We got two. Today, I have been asked to say something, and my tribulation to DBKK and of course to the city of Kota Kinabalu. Of starting out by wearing all the masks, and you see what happened. We create another problem by seeing all these people. You just throw the mask everywhere they like. We got the mayor and we got all the ladies, prominent ladies gathered together today. Whether it's pollution, whether it's rainwater harvesting, whether it's greenage, at least it's looked at and try to tweak it to the best possible way. Jadi tujuan adalah untuk mendapatkan maklum balas tentang ciri-ciri yang mereka ingin lihat dalam Kota Kinabalu, ruang-ruang untuk memperbaiki lagi bandaraya ini, dan yang penting juga untuk establishkan network antara ketua-ketua wanita yang ada dan juga di BKK, dan insyaAllah kita akan mengembangkan network ini meliputi golongan masyarakat. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar kamu orang, dan sekali lagi kita bersama dalam DBKK TV Live Session, dan seperti yang kita janjikan tadi untuk tajuk hari ini pelancongan Bandaraya Kota Kinabalu, dan bersama-sama dengan kita untuk hari ini Puan Fauziatun Awang Samad, Pengarah Jabatan Pembangunan Pelancongan Bandaraya Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Assalamualaikum Puan, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat. Ya, okay. Salam Jumaat. Salam Jumaat juga untuk Puan, dan untuk hari ini kita akan bincang dan kupaskan topik mengenai pelancongan, dan kita tahu juga Puan, pada waktu ketika ini situasi kita hadapi sekarang ini banyak menjejaskan pelbagai industri, terutamanya industri pelancongan
Jadi bagaimana Puan melihat keadaan ini memberi impak kepada pelancongan terutamanya di Bandaraya Kota Kinabalu? Dalam tempoh 2 tahun ini industri pelancongan merupakan salah satu industri yang paling terjejas lah berbanding dengan industri-industri yang lain semasa pandemik COVID-19 melanda, di mana impaknya bukan sahaja kepada negara Malaysia, tetapi telah memberi impak secara ke seluruh dunia, secara global. Jadi disebabkan sektor pelancongan ini merupakan salah satu daripada penyumbang pendapatan kepada negeri Sabah, termasuklah Bandaraya Kota Kinabalu, di mana Bandaraya Kota Kinabalu merupakan pintu masuk utama ke negeri ini. Jadi dengan pandemik yang melanda selama 2 tahun, wabak ini telah memberi kesan yang sangat mendalam kepada sektor utama, termasuklah sektor pelancongan dan juga sektor-sektor yang lain, termasuklah hiburan, pasar peruncitan dan perhotelan. Jadi dengan sekatan-sekatan perjalanan yang terhad menyebabkan pusat-pusat pelancongan, tempat-tempat tarikan yang lain seperti museum, zoo, galeri, pusat hiburan, tempat sukan terpaksa ditutup ataupun dihadkan kemasukannya. Selain daripada itu, kekurangan barang dan perkhidmatan menyebabkan banyak bisnes terjejas. Dan industri ini terpaksa membiasakan diri dengan konsep penjarakan sosial dan perintah berkurung yang sangat mempengaruhi proses operasi dan menjejaskan pendapatan dalam industri ini. Dan dengan SOP yang diadakan menyebabkan kos-kos operasi terpaksa ditambah. Okey. Itu dia. Itu agak terkesan kita nampak betul industri pelancongan kita ni Puan, dan juga dari semasa ke semasa dengan perubahan fasa 1, 2, 3 dan 4 untuk Pelan Pemulihan Negara, kita juga dapat lihat pembukaan semula pelancongan domestik ini. Jadi bagi pendapat Puan sendirilah, pembukaan awal pelancongan domestik di peringkat negara itu menaikkan semula penggiat-penggiat industri pelancongan ini. Jadi bagaimana dengan pembukaan awal ini? Apakah pandangan Puan dapatkah memberi sedikit lonjakan kepada mereka-mereka ini untuk meningkatkan semula perniagaan terutama dalam industri pelancongan? Okey, dengan apabila pergerakan rentas negeri dibuka, ianya secara langsung telah memberi nafas baru lah, terutamanya di Bandaraya Kota Kinabalu khasnya. Jadi dengan pembukaan dengan kebenaran rentas negeri ini telah membuka pembukaan semula aktiviti ekonomi dan perjalanan antara negeri dibenarkan semula, dan ini dapat membantu merancangkan kembali ekonomi domestik. Dan ini secara langsung meletakkan negara kembali ke landasan untuk meningkatkan semula kita punya keluaran dalam negara kasar KDNK. Dengan kebenaran ini telah menjadikan lonjakan besar dalam industri pelancongan, terutamanya pelancongan domestik. Jadi kemasukan pelancongan domestik ke Bandaraya Kota Kinabalu sama ada melalui udara ataupun darat semakin meningkat. Okey, permintaan yang tinggi ke atas tempahan pengangkutan udara dan juga pakej pelancongan, dan juga meningkatnya kadar penginapan hotel di area ini. Rentas antara negeri menyebabkan peningkatan permintaan ke atas penerbangan terus, di mana pada masa ini terdapat lebih kurang 266 penerbangan terus daripada Kuala Lumpur, Johor Bahru, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu, Labuan dan Sarawak dengan kapasiti sebanyak 43 tempat duduk. Jadi kita melihat kita sangat gembira dengan perkembangan ini.
ditambah dengan juga dengan jumlah dan dengan dengan tren ini menyebabkan sekaligus dapat mengatasi isu pekerjaan dan juga pendapatan yang berada di dalam rantaian industri inilah. Jadi dengan tren ini juga secara langsung dapat memberi kesan yang baik, kesan yang positif kepada kawasan luar bandar, dan diharap dengan tren ini kawasan luar bandar juga dapat menikmati kesejahteraan ini. Jadi dengan tren-tren ini kita melihat ia adalah indikator yang sangat positif, dan saya sangat mengharapkan supaya indikator ini terus meningkat dari masa ke masa. Ya, ini secara perlahan dapat memberikan sedikit kelegaan kepada mereka yang bergiat ataupun terlibat dalam sektor pelancongan untuk memulihkan semula recovery untuk sektor pelancongan dan terus merancakkan lagi ekonomi negara kita. Tapi sebelum kita bercerita lagi jauh Puan, lagi detail mengenai sektor pelancongan, mau tahu jugalah kan apa nanti pelaksanaan ataupun perancangan yang akan dibuat oleh Jabatan Pembangunan Pelancongan Bandaraya. Kita berhenti berehat seketika Puan, kita akan kembali selepas ini.
Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia dan salam Sabah Maju Jaya. Kepelbagaian kaum dan agama serta keharmonian yang kita nikmati hari ini adalah merupakan satu rahmat yang perlu kita kekalkan. Kita hendaklah sentiasa menghormati dan menghargai kepelbagaian ini sebagai satu keunikan yang merupakan kunci kepada kemajuan dan seterusnya membawa kita kepada sebuah bandaraya yang sejahtera. Dalam suasana merayakan Hari Krismas atau Hari Natal, saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Hari Krismas kepada semua penganut agama Kristian, khususnya yang berada di Bandar Kota Kinabalu. Have a Merry Christmas everyone and make it a safe Christmas. Thank you. Baik, kembali lagi kita di BKK TV Live Session untuk hari ini bersama dengan Puan Fauzia Tun Awang Samad, Pengarah Jabatan Pembangunan Pelancongan Bandaraya di BKK. Okey, dan Puan, hujung-hujung tahun sudah ni Puan, 2021, dan kita sudah maklum hampir 2 tahun agak orang bilang kurang sedikitlah sektor pelancongan ini, dan beralih ke tahun 2022. Mungkin Puan boleh kongsikan sedikit perancangan dan program yang bakal dilaksanakan bagi membuka semula dan merancakkan lagi industri pelancongan di Bandaraya Kota Kinabalu ni Puan. Terima kasih. Bagi merancangkan industri pelancongan di Bandaraya Kota Kinabalu khasnya, beberapa program kami telah rancang dan akan dilaksanakan. Di mana memang tujuannya adalah untuk membangunkan dan merancangkan lagi industri pelancongan di Bandaraya Kota Kinabalu setelah negara memasuki fasa keempat. Walaupun dalam tempoh 2 tahun pandemi COVID-19 yang sekaligus telah menjejaskan aktiviti masyarakat, termasuk juga jabatan-jabatan, termasuk juga di BKK, namun kami di BKK alhamdulillah kami sempat menyiapkan satu plan yang dikenali sebagai Plan Strategi Pelancongan Bandaraya Kota Kinabalu 2022 hingga 2026, yang mana plan ini akan dilancarkan pada 28 Desember 2021 yang akan datang. Okey, Plan Strategi Pelancongan Bandaraya Kota Kinabalu 2022-2026 merupakan salah satu plan yang mengandungi hala tuju pembangunan pelancongan Bandaraya Kota Kinabalu untuk tempoh 5 tahun. Jadi plan ini merupakan salah satu daripada rujukan kepada pegawai di BKK serta agensi-agensi yang terlibat dalam pembangunan pelancongan Bandaraya Kota Kinabalu, di mana di dalam penyediaan plan ini banyak pihak agensi-agensi semada agensi kerajaan, negeri dan juga persekutuan terlibat, dan juga persatuan-persatuan yang berkaitan dengan pelancongan terlibat dalam penyediaan plan ini, di mana kami telah mengadakan bengkel untuk untuk penyediaan plan ini. Di dalam plan ini kita telah menggariskan 4 teras strategik, yang mana plan ini menyokong misi dan visi di BKK dengan mengambil kira plan pembangunan Sabah Maju Jaya 2022 hingga 2026, Dasar Pelancongan Negara 2030, dan juga Sustainable Development Goals SDG. Okey, antara teras-teras strategik, 4 teras strategik di dalam plan ini adalah menjadikan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai preferred destination, memantapkan kualiti pelancongan di Bandaraya Kota Kinabalu melalui kebersihan dan kemudahan awam. Ketiga, membangunkan pelancongan luar bandar, suburban, melalui program pelancongan berasaskan komuniti. Dan yang terakhir, menyediakan dan menaik taraf kemudahan pelancongan yang mencukupi. Okay. Dalam usaha untuk mempersiapkan Bandaraya Kota Kinabalu untuk menerima pelancong semada, pelancong domestik ataupun antarabangsa,
Di BKK dengan kerjasama agensi-agensi lain dan juga badan profesional termasuklah Persatuan Arkitek Malaysia Cawangan Sabah dalam usaha untuk menjenamakan semula bandaraya mengikut kawasan di pusat bandaraya dengan memperkenalkan identity image di setiap kawasan tersebut. Jadi usaha ini merupakan salah satu. Okay, dengan itu satu bengkel penyediaan kerangka konseptual identiti bandaraya Kota Kinabalu akan diadakan pada tahun hadapan Januari 2022. Okay, antara kawasan yang kita telah kenal pasti untuk program ini adalah Kampung Air, Jalan Gaya, Segama, Pekan Tanjung Aru dan Australia Place. Jadi untuk program ini, Jalan Jati adalah sebagai kick-off untuk projek ini. Dan antara juga sokongan program-program ini adalah program pengindahan bandaraya Kota Kinabalu, di mana beberapa kawasan di pusat bandaraya termasuklah Kampung Air telah dipasang lampu-lampu hiasan lah untuk tujuan program ini. Selain daripada itu, antara sektor pelancongan yang berpotensi untuk menarik pelancongan domestik semasa pasca PKP adalah ekopelancongan, khususnya dalam meredakan tekanan, kebimbangan dan kerusingan yang dialami akibat kesan pandemik COVID-19. Dengan yang demikian, kawasan pembangunan suburban yang mempunyai keindahan alam sekitar, budaya dan warisan juga merupakan salah satu keutamaan di dalam perancangan dan beberapa program dalam perancangan dan pelaksanaan di BKK. Okay. Pembangunan pelancongan berasaskan community, CBT, Community Based Tourism, di kawasan suburban merupakan program utama di BKK, di mana beberapa kampung sedang dalam pembangunan pelancongan, termasuklah Kampung Darau, Kampung Kokol dan juga Kampung Kopengit. Okay, dalam usaha untuk meningkatkan lagi dan menambah baik keunikan setiap kampung, okay, konsep satu kampung satu produk kita kita tekankan, di mana setiap komuniti kena mengenal pasti produk khusus tempatan, menumpukan sumber terhadap pengeluarannya, menjadikannya sebagai jenama tempatan dan memasarkannya ke seluruh negara dan di peringkat antarabangsa. Dengan itu, beberapa kampung telah dirancang dan telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini. Jadi, beberapa program telah diadakan oleh jabatan ini, khususnya di beberapa kawasan, di beberapa DUN di kawasan Bandaraya Kota Kinabalu, termasuklah DUN 16 Karembunai, DUN 17 Darau, DUN 18 Inanam, DUN 21 Luyang, dan DUN 22 Tanjung Aru, di mana kita telah mengadakan kursus kesedaran pelancongan di kawasan-kawasan DUN ini. Selain daripada beberapa lagi program, contohnya program peningkatan upaya untuk pelancongan lestari komuniti Kampung Darau bagi tempoh tahun 2021 hingga tahun hadapan dengan kerjasama UMS, di mana 6 program kami telah laksanakan. Selain daripada beberapa program dengan kerjasama agensi dan NGOs, termasuklah program pembangunan modal insan untuk pelancongan lestari komuniti dengan kerjasama Puspanita Bandaraya Kota Kinabalu, dan juga program hijau dan sejahtera kerjasama dengan Persatuan Pemadam Bandaraya Kota Kinabalu. Okay. Selain daripada itu, beberapa lokal tamu telah kita buka di beberapa kawasan dengan kerjasama Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung, di mana tujuan utama lokal tamu ini adalah sebagai alternatif penduduk setempat untuk meningkatkan pendapatan di kawasan suburban. Okay, antara lokal tamu yang telah dibuka termasuklah lokal tamu Kampung Darau, lokal tamu Kampung Kokol, dan juga lokal tamu Kobuni. Dengan pembukaan tamu ini, lokal tamu ini secara langsung berupaya untuk menarik pelancong ke kawasan tersebut dan sekaligus meningkatkan ekopelancongan di kawasan tersebut. Okay, untuk tahun depan juga, satu program ekspedisi saintifik lembangan Sungai Darau dengan kerjasama UMS akan diadakan pada Februari 2021, di mana
ini salah satu usaha di BKK untuk menjaga alam sekitar dan mengintegrasikan pertimbangan alam sekitar dan mengukuhkan komitmen pelancongan lestari. Okay. Program-program ini akan melibatkan semua pihak berkepentingan seperti agensi kerajaan, bukan kerajaan, penyelidikan dan juga akademia. Dan juga penglibatan komuniti setempat lah, terutamanya bagi Kampung Darau. Jadi kita mengharapkan dengan adanya kepakaran ahli akademik dan juga penyelidik akan memudahkan pelaksanaan pemindahan ilmu kepada knowledge transfer lah kepada komuniti. Jadi melalui program ekspedisi saintifik ini juga di BKK akan menerima input dan penyediaan idea-idea penyelesaian terhadap isu-isu yang terdapat di kawasan kajian, terutamanya berkaitan dengan masalah pembuangan sampah melalui inovasi yang dicadangkan bertujuan untuk meningkatkan dan memartabatkan pelancongan lestari. Okey, itu adalah antara usaha di BKK. Okay. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Bandaraya Kota Kinabalu yang ke-22, di BKK juga telah menyenderaikan beberapa program yang mana tujuan program ini adalah untuk menarik lebih ramai pelancong ke bandaraya ini, terutamanya pelancongan domestik. Okay. Di mana dalam upacara sambutan ulang tahun yang ke-22 ini, sebanyak 17 acara telah disenaraikan. Termasuklah Culture Rendezvous in Borneo, KK City Half Marathon, KK City Ride, Orchid Exhibition dan juga ke Treasure Hunt, KK Treasure Hunt, dan juga kejohanan badminton Piala Mayor. Okay, itu antara perancangan kita untuk menyemarakkan dan merancangkan lagi industri pelancongan di Bandaraya Kota Kinabalu. Ya Puan, melihat mendengar juga antara perkongsian yang Puan berikan tadi, jelas atas kertas banyak program-program yang disusun atur secara strategik dan ini kita lihat memerlukan jalinan kerjasama antara pelbagai pihak untuk menggembleng tenaga bagi mencorakkan lagi pelancongan yang lebih saya rasa menarik di Bandaraya Kota Kinabalu. Yang menarik minat saya tadi adalah rebranding beberapa lokasi dan seterusnya betul. Mencari lagi produk-produk pelancongan yang menarik sebab di Sabah dan Kota Kinabalu itu sendiri kaya dengan budayanya, warisannya dan khazanah alam semula jadinya yang perlu kita explore, yang perlu kita serlahkan kepada pelancong-pelancong untuk datang dan seterusnya, melihat sendiri bagaimana Kota Kinabalu itu sendiri boleh menjadi sebuah bandaraya yang antara tumpuan pelancong di dunia. Baik Puan, untuk merealisasikan plan-plan strategik selama 5 tahun itu sudah tentu memerlukan kerjasama pelbagai pihak dan bagi Puan sendiri, apakah harapan Puan dan juga nasihat Puan ke arah merealisasikan plan strategik 5 tahun itu dan juga mungkin ada nasihat Puan kepada penggiat-penggiat pengusaha-pengusaha pelancongan ini yang orang bilang pelan-pelan dia mau meningkatkan semula, mencorakkan semula perniagaan pelancongan ataupun tadi eko pelancongan itu Puan. Tapi kita ni ada norma baru kan Puan? Ada SOP-nya. Jadi mungkin Puan ada harapan dan nasihat Puan kepada mereka-mereka ini. Ya betul, untuk mencapai plan strategik pembangunan pelancongan Bandaraya Kota Kinabalu sebenarnya bukan sahaja terletak di bahu di BKK sendiri, tetapi adalah penglibatan dan komitmen dan kerjasama daripada pelbagai pihak. Semada agensi kerajaan, bukan kerajaan, komuniti dan juga individu dan juga orang berkepentingan. Jadi kita mengharapkan supaya plan strategik yang dirangka untuk 5 tahun ini mendapat sokongan, komitmen sepenuhnya daripada agensi-agensi inilah. Jadi untuk harapan saya untuk industri pelancongan di Kota Kinabalu khasnya, walaupun pandemik COVID-19 ini sangat memberi kesan yang mendalam terhadap industri pelancongan, semada pelancongan secara global
negeri Malaysia, negeri dan juga bandaraya, kita melihat dia bukanlah satu penghalang lah kepada penghalang besar lah kepada kita. Jadi kita melihatnya sebagai satu cabaran, dan semasa tempoh pandemik, tempoh berkurang tersebut, kita memanfaatkan masa yang ada, terutamanya dalam penyediaan aset, maintenance dan sebagainya. Jadi selain pada negara Malaysia, kebanyakan negara juga merangka strategi dan membuat perancangan yang bersesuaian lah sebagai persediaan ke arah kebangkitan dan transformasi sektor ini. Sebab saya melihat selepas COVID ini, pattern dan trendnya sangat berubah. Kalau dulu kita melihat, sebelum ini kita melihat di Bandaraya Kota Kinabalu lah terutamanya, kita akan melihat banyak bas dan banyak pelancong asing lah, pelancong antarabangsa tertumpu di kawasan-kawasan tersebut. Kalau kita melihat ke pulau-pulau di mana di area di kawasan KK ini, and then memang kalau secara kita melihat memang mass tourism lah tetapi dengan adanya pandemik ini dia menghadkan, tetapi masa yang sama dia carrying capacity ada di sana. Jadi dia mengurangkan kesesakan, mengurangkan kerosakan alam sekitar. Jadi saya melihat daripada sisi positifnya. Jadi ini menyebabkan kalau dulu kampung di kawasan ekoturism ni ada kurang, tetapi disebabkan oleh pandemik ini dia menjadi tumpuan. Ramai orang bersendirian, dan ini telah memberi impak kepada masyarakat di kawasan luar bandar. Jadi dia punya trend sangat berubah. Jadi dengan kelonggaran yang kita yang bakal nikmati dan yang sedang kita nikmati, jadi saya menyerulah supaya seluruh penggiat industri pelancongan dan juga kebudayaan untuk melakukan persediaan awal lah, dan tentunya mematuhi SOP dan pengamalan norma baru, terutamanya menjelang fasa endemik kelak. Okay? Jadi kita semua pihak termasuk juga industri, penggiat industri, kita perlu menjalankan tanggungjawab dan saling bekerjasama untuk memulihkan kembali industri pelancongan dan kebudayaan negara ini secara amnya, dan di Bandaraya Kota Kinabalu secara khususnya. Jadi saya menyeru seluruh warga Bandaraya untuk memanfaatkan sepenuhnya kelonggaran yang diberikan dengan memanfaatkan cuti hujung minggu yang panjang. Contohnya pada hujung-hujung tahun ini banyak cuti kan. Jadi saya menyeru supaya untuk membantu komuniti di kawasan luar bandar terutamanya, dan juga di pusat bandar. Jadi saya menggalakkan supaya kita keluar dengan keluar dan merancangkan ekonomi. Sebab kalau kita masih terkurung di rumah, tidak keluar, tidak membeli belah dan sebagainya, ataupun tidak ke pusat-pusat pelancongan, ini akan melambatkan dia punya proses. Jadi kalau kita keluar, ini seterusnya akan merancangkan ekonomi pelancongan domestik lah. Tetapi dengan syarat kita kena mematuhilah segala SOP yang ditetapkan, serta melaksanakan aktiviti dengan penuh bertanggungjawab lah, supaya kita semua dilindungi daripada pandemik COVID-19. Itu sahaja daripada saya. Baik, Puan, terima kasih atas perkongsian yang cukup padat untuk hari ini dalam DBKK TV Live Session, dan pastinya Puan, kita semua mengharapkan agar penghujung tahun 2021 merupakan titik tolak untuk kita melangkah ke tahun yang baru dengan aspirasi untuk memulihkan semula ekonomi melalui industri ataupun sektor pelancongan ini. Dan kita juga mau melihat, Puan, mau juga tengok pengunjung-pengunjung yang
yang ramai suatu ketika dahulu di Kota Kinabalu, seperti yang Puan katakan tadi, ada pelancong-pelancong dari luar negara akan datang kembali mengunjungi bukan saja di Bandaraya Kota Kinabalu tetapi juga di kawasan luar bandar. Ini salah satu trend yang saya rasa boleh membantu mereka-mereka di luar bandar ini untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui ekopelancongan. Baik Puan, terima kasih atas kesudian Puan bersama dengan DBKK Live TV. Lepas ni Puan mau bercuti juga? Ya, insyaAllah kita akan bercuti. Saya memang kalau setiap hujung minggu saya akan camping untuk membantu komuniti-komuniti terutamanya di kawasan Bandaraya Kota Kinabalu lah. Ini dia. Jadi kita akan saya ucapkan kepada Puan selamat bercuti dan sudah hujung tahun ini, selamat bercuti dan juga selamat tahun baru Puan untuk 2022 dan semoga dipermudahkan segala perancangan dan urusan untuk Puan mengendalikan atau mengetuai Jabatan Pembangunan Pelancongan Bandaraya DBKK untuk tahun depan, untuk KK ataupun Sabah lebih maju dan jayanya. InsyaAllah, amin. Dan terima kasih juga atas jemputan untuk sesi pada hari ini. Terima kasih banyak. Baik Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Kepada kamu orang yang sedang bercuti dan sedang plan mau pergi mana bercuti, pastikan SOP kita patuhi, bawalah ke mana-mana hand sanitizer dan pastikan juga pakai pelitup muka dengan betul, dan kalau sudah pakai buang juga dengan betul, jangan buang merata-rata. Apa yang penting kita utamakan kebersihan agar kita semua dijauhi dengan wabak COVID-19 ini. Jangan lupa juga pastikan dapatkan vaksin booster kalau sudah vaksin 2 kali ya. Jadi kelengkapkanlah vaksin 3 kali ya. Okey. Kita tadi bersama dengan Puan Fauziatun Awang Samad, merupakan pengarah Jabatan Pembangunan Pelancongan Bandaraya DBKK, menceritakan tentang pelancongan. Untuk anda semua diharapkan dapat mengikuti perkembangan semasa untuk aspek pelancongan ini bersama dengan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Dan akhir sekali, DBKK TV Live Station ingin mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year kepada anda semua, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di edisi yang lain. Assalamualaikum, bye-bye.